Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Grup 5 akan membentangkan tentang e-folio tajuk pemindahan plastik. Okey, untuk disclaimer, semua watak-watak yang digunakan di dalam ilustrasi adalah fiksyen buat semata-mata. Sebagai tanda warning, slide ini mengandungi gambar yang agak menggelikan untuk sesetengah orang. Okay, kita mulakan dengan karakter-karakter yang telah kita ilustrasikan. Okay, nama saya Faizaran Bezukanai dan saya memainkan watak Akmal Ikhwan Shah ataupun dikenali sebagai Mal Shah, umur 19 dan merupakan seorang pelajar. Dan masa merupakan masa kebakaran. Okey, saya Faris Aizat, nombor matriks F1010 dan watak yang saya akan pegang adalah watak yang bernama Dr. Ronaldo bin Messi. Nickname-nya adalah Didi Ronaldo. Umurnya adalah 69 dan pekerjaannya adalah doktor pemindahan plastik dan influencer sebagai side hustle. Dan dia mempunyai 4 orang isteri. Dr. Ronaldo merupakan salah satu doktor bedah plastik terpopular di Asia. Ini adalah gambar dia mengambil Doctor Awards. Dan seterusnya, saya Muhammad Akmal Hafif, dapat putaran 23 di EM21 F1055. Saya membawa watak Haji Jamaluddin ataupun Haji Hijau. Dia ni merupakan seorang AJK masjid dan dia dulu pernah buat pemindahan plastik. Status dia hijau. Okay, saya juga memegang watak sebagai Muhammad Abdullah ataupun dikenali sebagai Abdul, umur 30 dan bekerja sebagai pengembala kambing. Tadi saya Aiman Ikhwan Shah Indra bin Nurani, nombor matriks 23 DM21 F1056. Saya akan mengambil watak sebagai Koku Sayan. Nickname dia Koku lah, saya panggil dia Koku. Umur dia 5, status dia anak tiri kepada Dr. Ronaldo. Koku adalah seorang anak yang terbiar tetapi bijak dalam bidang inovasi. Koku juga suka mengacau orang. Sebelum kita memulakan pembentangan ini, mari kita mengetahui apa itu definisi pemindahan plastik. Apakah yang dimaksudkan dengan pemindahan plastik? Pemindahan plastik berasal dari bahasa Yunani iaitu plastikos yang bermaksud membentuk atau memberi bentuk. Benarkah ia adalah suatu perbuatan yang haram di sisi syarak? Pembedahan plastik ini telah melalui satu peringkat perkembangan yang amat menakjubkan. Perkembangan di dalam bidang perubatan ini juga membawa kepada keinginan manusia itu sendiri untuk melakukan pembedahan plastik yang lain seperti mengecilkan lubang hidung, dagu, mencantikkan telinga dan membesarkan atau mengecilkan bibir. Penatlah terangkan definisi ni. Nak tidurlah. Bye semua. Okey, prinsip syariah bagi pembedahan plastik. Syariah Islamiah telah menggariskan
prinsip-prinsip yang mesti dipatuhi agar aktiviti sains dan teknologi tidak terkeluar dari landasan agama seperti yang berikut. Okey, prinsip Rabbaniyah, ketuhanan. Syariat Islam adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala peraturan dan hukum yang terkandung di dalamnya menepati kehendak dan fitrah semula jadi manusia. Kerana manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sahajalah yang mengetahui keperluan manusia di atas muka bumi ini. Alam yang terbentang luas dengan segala khazanah boleh diterokai oleh manusia dengan mematuhi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja yang manusia lakukan sama ada dari sudut ekonomi, sosial, sains dan teknologi dan lain-lain masih tertakluk kepada kehendak syariah Islamiah. Setiap kejadian dan ciptaan hendaklah menjurus kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menginsafi keagungannya. Para saintis, teknokrat, jurutera dan pengguna teknologi tertakluk kepada prinsip ketuhanan dan bermatlamatkan kemakmuran serba jagat. Prinsip wasatiyah, kesederhanaan. Kesederhanaan dalam syariat adalah memberi makna segala hukum hakamnya itu bersifat sederhana. Dia boleh berubah dan menyesuai pada pelaksanaan hukum mengikut keperluan yang tertentu. Wasatiyah juga memberi makna pertengahan antara dua perkara iaitu mengambil tindakan di antara dua kecenderungan. Kemudian prinsip tawazun, keseimbangan. Keseimbangan dalam syariat bermaksud segala kandungannya adalah mengimbangi antara keperluan manusia di dunia dan di akhirat. Ia meliputi aspek kepercayaan, kerohanian dan kebendaan terhadap individu dan masyarakat serta dari sudut amalan duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan menurut saintis, teknokrat dan jurutera ialah mengimbangi keperluan manusia di dunia bagi menjadi kebekalan di akhirat nanti. Okey, prinsip mizan, kesetaraan. Kesetaraan dalam syariat dapat dilihat dalam hukum hakam yang memberikan nilai tertentu dalam hukum hakam yang memberikan nilai yang selayaknya bagi sesuatu perkara. Kesetaraan dalam syariat menuntut agar segala tindakan yang dilaksanakan hendaklah meraihkan keperluan dunia dan akhirat. Kesetaraan dalam syariat menuntut agar setiap perkara yang dilaksanakan perlu ditimbang agar hukum hakam tidak menjadi korban atas nama penyelidikan dan pembangunan. Setiap perkara yang dilakukan hendaklah mengambil kira item-item yang digunakan benar mengikut sukatan atau had yang ditentukan oleh syarak. Okey, jadi prinsip syariah bagi pembedahan plastik ni, okey, kita kena fikir lah. Kalau kita buat pembedahan tu adakah kerana Allah? Lepas tu kita buat pembedahan tu adakah ianya memenuhi keperluan dunia dan akhirat? Dan apakah dan bahan yang kita gunakan untuk pembedahan tu apakah seimbang? Maksudnya boleh dipakai ataupun tak boleh dipakai. Itulah maksudnya. Okey, next slide. Kuku seperti tahu akan sesuatu. Saya tahu, dia terakhir. Mutlak dan murunah kan? Ya, betul tu Koku. Ianya bermaksud bahawa segala prinsip dan dasar syariat Islam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersifat tetap dan tidak akan berubah disebabkan oleh mana-mana desakan. Anjal atau fleksibel pula dilihat dari sudut pelaksanaan kepada ketentuan syariah tersebut berasaskan kepada justifikasi yang juga ditentukan oleh syariah seperti kesakitan, kejahilan, keterlupaan dan kemudaratan. Pelaksanaan tuntutan syariah adalah mengikut keadaan dan kesesuaian keadaan. Kemutlakan dalam hukum diperlukan bagi memelihara kesucian prinsip syariah dan keanjalan wajar dilakukan bagi meraihkan sifat kehidupan manusia yang sentiasa berubah dan dinamik. Betul tak? Betul.
Okey. Kaedah fiqh untuk pembedahan plastik. Okey, apa itu kaedah fiqh? Dari segi bahasa, kaedah fiqh ialah koleksi kaedah utama yang bersifat umum bagi menyelesaikan isu tertentu. Dari segi istilah, kaedah-kaedah hukum yang bersifat umum yang diambil dari dalil Al-Quran dan Al-Sunnah. Next slide. Okey. Hukum pembedahan plastik dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Pembedahan plastik boleh jadi harus, tetapi dengan tujuan untuk mengembalikan bentuk anggota tubuh badan kepada keadaan sebagaimana manusia dijadikan. Ataupun pembedahan tersebut adalah bertujuan untuk mengembalikan fungsi asal anggota badan. Okey. Dan hukum ini diambil daripada dalil yang daripada dalil Nabi SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan pula ubatnya. Okey. Pembedahan plastik boleh menjadi haram jika ianya bertujuan semata-mata untuk mempercantik atau memperindah wajah atau tubuh tanpa ada hajat untuk pengubatan atau memperbaiki sesuatu kecacatan. Contohnya, memperindah bentuk hidung, dagu, buah dada atau operasi untuk menghilangkan kerutan-kerutan tanda tua di wajah dan sebagainya. Dan hukum ini diambil daripada dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala, artinya, dan aku syaitan suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu benar-benar mereka mengubahnya. Dari surah An-Nisa ayat 119. Saya nak tanya beberapa soalan. Soalan Ya, pertama, apa itu Koku? apakah haram membuat pembedahan plastik untuk masalah jerawat tanpa niat untuk menunjuk? Okey. Membuat pembedahan plastik untuk menutup jerawat itu, kita harus lihat pada kritikal atau tidak masalah jerawat tu. Contohnya, kalau masalah jerawat yang sedikit-sedikit, soalan lain pun ada masalah jerawat yang begitu. Kalau masalah jerawatnya tu terlampau teruk sehingga kan dia boleh merosakkan wajah ataupun akan menyebabkan jangkitan kuman dan sebagainya, maka pembedahan itu adalah diharuskan supaya dia tidak melakukan kecacatan kepada wajah. Oh. Okey, untuk soalan kedua saya, apakah hukum melakukan pembedahan plastik pada anggota yang melecur akibat air panas? Okey. Untuk yang ini, sekiranya bahan atau plastik yang digunakan dalam pembedahan yang akan menutup parut, mencegah atau menghalang sampainya air ke kulit anggota ketika berwuduk atau ketika mandi wajib, maka pembedahan tersebut tidak boleh dilakukan. Okey, faham. Yang ketiga pula, saya nak tanya, apakah hukum wanita melakukan pembedahan plastik kerana malu dilihat suami selepas tubuh badannya berubah akibat kehamilan, penyakit atau kecelakaan? Okey. Apabila kecacatan atau kekurangan yang ada pada diri isteri menyulitkan diri isteri itu ataupun menjauhkan suami daripada isteri, maka pembedahan yang dilakukan adalah harus. Tapi tujuannya hanya adalah untuk menghilangkan kecacatan dan supaya suami selesa bersama dengan kita, dan pembedahan tersebut bukan dilakukan untuk semata-mata mencantikkan diri. Okey. So, soalan saya, Abang Abdul, apakah hukum seorang isteri melakukan pembedahan plastik untuk membahagiakan suami? Okey, untuk yang ini, contohlah, suami dia tak menjauhkan diri daripada dia
dan dia tidak mempunyai kecacatan yang boleh dikatakan tidak dapat membantu dia untuk melakukan aktiviti harian, maka pembedahan tersebut adalah haram dan ada banyak lagi cara lain untuk seorang isteri itu membahagiakan suaminya. Oh, Ustaz. okey. Saya faham. Terima kasih Abang Abdul. Okey, apa yang seterusnya adalah etika dan dalil. Ia akan dibentang oleh Dr. Ronaldo dan di voice act oleh Faris Aizat, iaitu saya lah. Okay, kita mulakan dengan etika pembedahan plastik. Okay, yang pertama, pembedahan plastik yang kita buat sebagai pembedah, dia haruslah tidak mendatangkan bahaya. Kita kena berhati-hatilah ketika membedah. Sebab terdapat banyak hazard yang boleh berlaku ketika pembedahan. So, banyaklah benda boleh go wrong. Alright. Okay. Ini adalah contoh komplikasi pembedahan plastik. Yang pertama, hematoma. Okay. Yang kedua, seroma. Dan yang ketiga, infection. Ini adalah salah satu je lah, ada banyak lagi komplikasi. Opip dengar apa yang ayahnya ceritakan, lalu berasa geli. Apa ni ayah? Saya dah tidur lah. Tak apalah nak. Benda-benda macam ni biasalah untuk bidang-bidang medical ni. Ada banyak lagi yang lagi teruk. So, benda-benda macam ni macam tak ada apa-apa lah. Nanti bila kau dah besar, nampak lah benda-benda yang teruk. Okay, anyways, yang kedua, doktor perlu yakin akan pembedahannya berjaya. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita sebagai doktor kenalah yakin akan prosedur yang kita telah jalankan terhadap kita punya patient. Okay. Ini adalah contoh-contoh doktor yang tidak yakin akan prosedur dia. Okay, dia lari lah bila salah sikit je. Kesian perempuan-perempuan ni. Okay. Yang ketiga, kita haruslah mendapat persetujuan pesakit dan wali. Ini di-highlightkan kepada orang-orang tua, orang yang memang ada masalah mental, tidak boleh berfikir dengan waras, dan kanak-kanak terutamanya lah yang tiga tu. Okay, kita jangan pandai-pandai je bedah anak orang macam jangan pandai-pandai lah. Kadang-kadang dia orang tak nak pun kena bedah, kita tak tahu. Sebab tu kita kena minta walau apa-apa pun kita kena minta kena ada kebenaran. Lagi satu dia bukan sebab etika dia, lagi satu sebab untuk elakkan daripada kena saman lah. Okay. Sejak kebelakangan ni dunia kita memang dihidap dengan banyak virus coronavirus Ebola. Tetapi virus yang dia tidak membahayakan kesihatan seorang, tapi dia macam menyesatkan orang adalah virus corona palatau. Okay. Untuk disclaimer, virus ni tidak wujud. Tetapi dia boleh nampak dekat orang. Kalau orang-orang tu macam ada virus corona palatau ni, dia jenis yang macam suka buat benda sekedia. Dia tak pandang orang lain punya pandangan semua. Macam tu lah. So kita elakkan daripada perbuatan palatau. Kalau boleh lah. Okay, dalil pembedahan plastik. Okay. Sebelum saya start ceritakan dalil-dalil yang terdapat dalam isu pembedahan plastik ini, kita kena first keep in mind yang
Dunia ni bukanlah hitam dan putih. Jadi kita kenalah ada elakkan daripada mindset hitam putih, macam kita putih orang lain hitam, macam kita betul orang lain salah. Kita sebenarnya hidup kat dunia yang berwarna kelabu. Macam tak semua orang betul, tak semua orang salah. Dia ada betul dalam salah dan ada salah dalam betul lah. Macam saya cakap tadi, dunia ni berwarna kelabu. Orang kebanyakan fikir macam hitam putih je, macam tu je lah, hitam putih je, macam dosa pahala semua dia ada nama benda tu. Dia ikut tu lah, ikut apa yang berlaku. Dia tak adalah macam sentiasa hitam dan putih je. Dia bergantung kepada konteks, konteks ayatnya. Sedap dah tidur. Korang tak siap lagi ke present? Lama dah ni. Maaf nak sikit lagi nak siap. Okay, kita abaikan apa yang ditulis oleh anak saya tu, bukakan minda sebelum otak akan dibedah. Dia dah bosan sangat. Biasalah budak-budak kena bawa kat tempat kerja ni. Okay. Jadi kita masuklah dalil yang akan ada. Ada dalil yang beri, ada dalil yang tidak. Tapi dia tak macam spesifikkan lah. Okay. Ini salah satu dalil pemberian plastik. Firman Allah berkehendakan kamu merasai kesenangan dan tidaklah pula Allah hendak kamu merasai kesusahan. Okay. Ayat 185 surah Al-Baqarah. Dalam dalil ini dia tidak spesifikkan apa sesuatu tu haram ke tak. Dia cuma bagi tahu benda secara broad. So kita kena apply mengikut konteks kita . Macam saya cakap dia bukan hitam putih . Okay. Dalil yang kedua. Baik. Baiklah. Seterusnya, apa pula pandangan ulama tentang penggunaan plastik ni? Berikut adalah beberapa ulasan daripada ulama yang saya jumpa dalam Google. Yang pertama, jika pembedahan plastik bertujuan untuk perubatan seperti pembedahan terhadap kecacatan pada badan disebabkan sakit, kemalangan, terbakar atau sebaliknya, serta disebabkan oleh kecacatan sejak lahir seperti membuang jari yang lebih atau memisahkan jari-jari yang bercantum dan sebagainya, maka pembedahan seperti ini hukumnya dibolehkan. Dalil tentang kebolehan ini ialah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi yang dinukilkan daripada Arfajah Ibni As'ad yang berkata, hidungku telah terputus pada hari peperangan Al-Kulab masa jahiliah. Jadi, saya menggantikan hidung dengan warik, iaitu perak. Lalu, beberapa ketika hidungku menghasilkan bau busuk. Maka Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menggantikannya dengan hidung yang dibuat pada emas. Abu Isa mengatakan hadis ini Hasan Garib. Maksud hidung warik adalah perak. Hal ini sebagai indikasi bahawa pembedahan plastik untuk rawatan dan penguatan dibolehkan. Ini ada lagi dalil-dalil tentang penggunaan plastik. Walau bagaimanapun, jika pembedahan itu dilakukan untuk menambah baik penampilan diri dan untuk kecantikan, bukannya untuk perubatan, maka ia tidak dibolehkan. Dalilnya seperti yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari melalui Al-Qamah. Telah berkata Abdullah, Allah SWT melaknat ke atas perempuan yang membuat tatu washimat, yang meminta dibuat tatu untuknya mustawshimat, seorang yang mencukur bulu yang tumbuh pada mukanya atau kening kedua matanya, mutanam simat, dan perempuan yang menjarangkan gigi-gigi hadapannya.
mutafal hijat untuk kecantikan. Dan mereka mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Daripada hadis ni, kita balik. Daripada hadis ni, kan, kita menukar apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah memang tak boleh. Walaupun membuat tatu pun telah diharamkan. Yang membuat tatu dan yang membuat tatu pun tak boleh juga. Satu lagi daripada riwayat oleh Imam Muslim, Allah telah melaknat ke atas perempuan yang membuat tatu washimat dan yang meminta dia buat tatu untuknya mutawashimat. Para wanita yang mencukur bulu pada tubuh mukanya, namisat, serta wanita yang meminta untuk dibuang bulu pada mukanya, mutanam misat, dan perempuan yang menjarangkan gigi hadapannya, untuk kecantikan, yang mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah Taala. Yang ini pun sama seperti yang tadi, yang memang tak boleh nak mengubah ni ciptaan Allah. Memang telah dilarang. Tapi dibolehkan untuk sebagai perubatan. Okay? Take note, okay? Semua. Okay. Terima kasih semua. Sama. Selamat malam benda tipu-tipu. Malam. Selamat malam semua. Terima kasih kerana ni mendengar. Saya Sekian. Daddy Ronaldo. Terima kasih Haji. Haji.